sama kita. Okay. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu pada pagi ini, nyambung kuliah tadi, dan dapat sama-sama melaksanakan ibadat pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah dapat menaikkan segala tanggungjawab dan kefarduan, khususnya pada bulan Ramadan yang lalu. Pada bulan Syawal ini kita cuba ataupun menikmati hasil-hasil ataupun apa yang kita telah dapat kemukakan dan juga dapat yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini, pada pagi ini saya akan berbicara berkaitan dengan topik dan isu-isu semasa yang berlaku khususnya pada bulan Syawal ini, yang memerlukan kepada apa kita panggil kepada perhatian dan juga untuk kita sama-sama perhatikan apakah amalan kita dan juga perkara itu patuh kepada syariah. Ada beberapa perkara yang saya cuba kemukakan. Yang pertama, saya sebut dululah. Yang pertama berkaitan dengan qada. Puasa qada antara gabung dengan tak gabung. Bulan ni soalan-soalan favourite lah, soalan favourite. Yang kedua, isu bersalaman dengan bukan mahram. Ini pun banyak berlaku, kan, bersalaman antara bukan mahram. Yang ketiga, isu maaf, kemaafan antara di mulut, maaf di mulut, hati masih lagi berkata-kata. Apa macam, boleh ke tak boleh? Dan apakah memadai dengan memohon maaf dengan menyebut maaf zahir batin kosong-kosong? Sesuai ke tak sesuai, boleh ke tak boleh, dan adakah dengan menyebut itu telah pun memaafkan umpatan-umpatan yang dibuat, kata-kata dan sebagainya, adakah itu termasuk dalam maaf zahir batin? Kemudian isu membakar mercun dan mengapi yang keterlaluan. Ni macam-macam lah sekarang ni, dah banyak duit kita habis ni, kan. Isu yang seterusnya, duit raya bukan milik ibu bapa. Duit raya bukan milik ibu bapa, tapi duit anak. Dan lepak ataupun ziarah terlalu lama menyusahkan tuan rumah dan menyebabkan suasana yang tak selesa lah kepada tuan rumah lah khususnya. Dan kalau ada perkara-perkara yang lain yang boleh ditambah, nanti kita bincangkan supaya kita dapat sama-sama memahami dan menghayati erti Syawal dengan lebih baik lagi. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama soalan yang popular tentang gabungan antara puasa 6 dengan puasa qada. Soalan ni timbul setiap tahun. Puasa 6 ni adalah suatu puasa yang sangat baik lah. Yang sangat terbaik dilakukan kerana dia menyempurnakan puasa Ramadan. Rasulullah, siapa yang berpuasa 6 pada bulan Syawal, bagaikan dia berpuasa sepanjang tahun. Kerana mengambil kira, ulama-ulama kira macam mana yang disebut sebagai puasa sepanjang tahun. Kerana kita puasa pada bulan Ramadan 30 hari, bagaikan 300 hari. Manakala 6 itu 60, maknanya 60 hari lah. 360, bagaikan puasa separuh, bagaikan puasa sepanjang tahun. Namun masalah yang berlaku ialah
adakah boleh digabungkan dengan puasa qada ataupun puasa yang lain ataupun sebaliknya, kan? Tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala je, memang ada dua pandangan dalam perkara ini. Jadi kalau orang kata ni pun gabung pun boleh pun betul, tak gabung pun boleh dan pun betul juga, kan? Yang pertama yang paling afdal tak gabung. Kenapa alasan tak boleh gabung? Kerana puasa ini ada dipunya tujuannya dan niatnya yang khusus. Maka ulama berpandangan bahawa tak perlu gabung. Kerana niat puasa 6 lah. Kan, macam mana nak gabung pula? Niat puasa qada, niat puasa qada. Kenapa nak perlu gabung? Ini pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua yang menganggap ataupun yang mengatakan boleh gabung. Kerana yang diperintahkan oleh Nabi puasa 6 itu ialah hendaklah puasa, apa-apa puasa pun tak apa. Ini pandangan yang kedua. Apa-apa puasa pun tak apa pada bulan Syawal, khususnya paling-paling tak 6 hari lah supaya dapat 360 hari berpuasa bagaikan puasa 1 tahun. Jadi apa-apa puasa, tak kisahlah puasa qada ke, puasa nazar ke, puasa apa-apa puasa yang 6 hari, maka dia memenuhi apa nama ni, memenuhi apa yang dituntutan puasa 6 itu. Contohnya, ulama menggunakan qiyas. Qiyas kepada semayang sunat tahiyatul masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid ini ketika mana kita masuk masjid, maka kita disunatkan untuk semayang. Jadi bila masuk-masuk sahaja masjid, sangat-sangat digalakkan jangan terus duduk tapi semayang dulu. Kalau tak ada apa-apa semayang sunat yang khusus ataupun semayang fardu, maka buatlah semayang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalaulah sudah ada semayang, contohnya semayang fardu ataupun semayang sunat qabliyah, kita masuk-masuk semayang sunat qabliyah. Ataupun orang dah semayang zuhur, kita masuk semayang zuhur. Semayang zuhur lah tu yang semayang. Jadi perlu tak semayang tahiyatul masjid lagi? Tak perlu dah sebab dia dah masuk sekali. Kan? Dia masuk sekali. Jadinya yang penting ialah bila masuk masjid jangan terus duduk. Itu dia punya arahannya ataupun dia punya tuntutannya. Jadi pada bulan Syawal pun sama. Kan? Yang penting puasa sekurang-kurangnya 6 hari pada bulan Syawal. Ini pandangan yang kedua. Kan? Jadi sama juga dengan mandi wajib dengan mandi sunat. Kan? Kalau hari Jumaat, kan, hari Jumaat, dia berjunub pada hari Jumaat, kemudian dia mandi pada hari Jumaat selepas daripada terbit matahari, selepas daripada fajar. Selepas daripada fajar, dia pun mandi. Maknanya lepas subuh lah, kan, orang azan subuh, dia mandi. Mandi tu mandi wajib. Bila mandi wajib, maka secara tak langsung dapat fadilat mandi sunat hari Jumaat. Maka ulama menggunakan qiyas itu bagi membolehkan digabungkan di antara puasa 6 dengan puasa qada, kan. Jadi itu asasnya lah. Nanti kalau orang tanya apa, itu asasnya. Dengan kata lain, mudah-mudah lain, dengan kata yang paling mudah ialah boleh belaka. Nak ni pun boleh, nak gabung pun boleh, nak berasingan pun boleh. Tetapi pahala melaksanakan ibadat secara berasingan ini tentulah lebih. Kerana dia telah pun melaksanakan satu ibadat yang khusus, kan. Dia dah puasa 6, kemudian puasa qada, kan. Maka itu adalah lebih baik kerana, kan, dia mendapat pahala yang lebih penuh lah, berbanding dengan hanya sekadar puasa 6. Hanya berbanding dengan digabungkan di antara kedua-dua ni. Jadi saya rasa semua kita pun dah sedia maklum antara dua perkara ni. Cumanya
Pada pagi ni saya nak menyebutkan apakah asasnya, kenapa boleh gabung, kan? Macam mana boleh gabung, Ustaz? Ada orang kata tak boleh gabung. Jadi yang boleh, yang kata tak boleh gabung kerana dua-dua ni ada niat yang khusus. Yang tak boleh nak sekali, kan? Jadi macam saja aku semayang, saja aku puasa 6 pada bulan Syawal, tu niatnya lain. Saja aku puasa qada, niatnya lain, maka tak boleh nak digabung. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kan, buatlah puasa qada, maka secara tak langsung dia akan dapat fadilat. Fadilat, kelebihan. Kelebihan ni mungkin tak penuh lah, kan. Kelebihan semayang, kelebihan puasa 6. Okey, itu yang pertama. Ada apa-apa siapa-siapa nak tanya dalam apa nama ni, perkara ni? Kalau ada siapa-siapa nak tanya, kalau lah ada, mungkin nak minta penjelasan ke lagi ke, kalau ada, tentang puasa qada tak qada ni, kan. Saya kira semua apa nama ni, makcik-makcik kita kat sini, mak kita kat sini, semua sudah maklum lah tentang perkara ini. Dan ada satu lagi bab berkaitan dengan qada ni, kan. Ada yang mengambil pandangan, dia kata buatlah perkara qada dahulu pada bulan Syawal ni, kan. Kalau dia puasa tu 7 hari lah, kan. Dia tinggal puasa disebabkan keuzuran, kan, khususnya orang perempuan lah, orang perempuan. Maknanya sempurnakan 7 hari, kan, pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, kerana mendahului yang wajib itu adalah lebih utama berbanding dengan yang sunat. Ada yang mengambil pandangan yang seperti itu, tak ada menjadi masalah. Kemudian barulah disempurnakan 6 hari lagi pada bulan Syawal. Maknanya dia kena banyaklah puasanya, kan. Ada orang, kan, kerana puasa 6 pun tak cukup, kan. Itu ada masalah lah, kan. Puasa 6 pun dah hujung-hujung puasa 6. Saya hari ni baru mula puasa, kan. Puasa hari saya pertama pada bulan 6, pada bulan Syawal ni. Siapa yang dah puasa, angkat tangan. Bagi angkat tangan sikit siapa yang dah puasa. Saya hari ni 4 hari, Ustaz. Ramai dah puasa. Ada 4 hari dah, Alhamdulillah. Ramai yang dah puasa. Ramai. Puan Aisyah, Hajar, Puan Zainab. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau puasa tu kita selang-selang seli boleh ya? Boleh, tak ada masalah, kan. Terima kasih. Okey. Jadi itu pandangannya lah. Maksudnya puasa, ada yang kata tak apalah, puasa qada ni lambat pun tak apa, pun boleh juga, kan. So tak ada masalah. Yang penting puasa. Penting puasa. Okey. Itu yang pertama lah berkaitan dengan puasa qada. Seterusnya ialah apa tadi? Kemaafan, memberi maaf pada bulan Ramadan ni, pada bulan Syawal ni. Maaf ni, tuan-tuan, dia ada dua. Satu, maaf dengan mulut, dan selesai di hati. Selesai di hati. Dan ada yang maaf di mulut, hati tu masih lagi berkata-kata. Siapa ada pengalaman ni? Siapa ada pengalaman ni? Maafkan kat suami, contohlah, maafkan kat suami. Suami tu buat itu, buat ini. Mulut tu maaf, hati tu, hati saya ni Ustaz, tak maafkan lagi hati ni. Tapi mulut saya dah maafkan lah kat mulut. Siapa ada pengalaman yang macam itu? Marah ataupun tak setuju dengan suami, ataupun dengan kawan-kawan, dengan jiran, dengan adik-beradik. Maaf, maksudnya kita dah sebut dah maaf. Itu tak ada masalah dah. Kita dah sebutkan maaf. Mungkin dia buat sesuatu benda yang kita marah, kan. Contohnya, dia jatuhkan pasu yang kita beli, 3,000 kita beli, jauh daripada Switzerland tu, jauh. Buat jatuh, pecah hati, kan. Aduh, kan. Nak cakap marah pun benda tu dah pecah. Maaflah di mulut, kan. Tak apalah, maaf, kan.
Tapi hati tu, ya Allah, kan, benda yang kita sayang contohnya kan. Jadi yang nak dikiranya di mulut ke di hati? Kan. Yang nak dikira tu di mulut ataupun di hati. Ni masalah kita kan. Bagaimana Tuhan mengira dan melakukan ataupun macam mana Tuhan membuat pengiraan. Nak dikira di mulut ke nak dikira di hati? Tuan-tuan macam mana? Macam mana? Ikut yang di mulut ke ikut di hati? Di hati, Ustaz. Macam tu, di hati ya, Puan. Hati. Di hati. Okay. Jadi dalam agama kita ni, yang dikira ialah apabila yang kita sebut di mulut tu. Contohnya kita maafkan dia. Kita sebut tak apalah bang, saya maafkan. Tak apalah ni jiran saya maafkan. Yang dikira tu di mulut itu dikira maaf, kira dimaafkanlah. Hati ni mungkin belum lagi disebabkan oleh perkara tu kita sayang sangat ataupun kita marah sangat, tapi di atas perintah agama kita ikut di mulut. Di hati ni tuan-tuan, puan-puan, kan, makcik, ibu, ponda, kan, perkara yang sukar untuk dikawal. Siapa boleh kawal hati? Siapa boleh kawal mulut? Mana lebih mudah, kawal mulut ke kawal hati? Mulut, Ustaz. Lebih mudah kawal mulut berbanding dengan kawal hati. Bila mudah kawal mulut, kan, Tuhan akan mengambil kira yang mudah ini, yang mulut tu. Kan? Walaupun hati kita masih lagi belum betul-betul memaafkan, mulut tu telah keluar maaf, akan dikira di mulut itu, bukan di hati. Yang dikira di mana? Di mulut, bukan di hati. Kenapa pula di mulut? Tak di hati, kan hati yang minta maaf. Kan? Sebab hati ni dia susah mau jaga. Kan? Susah nak nak diikutkan hati ni, payah. Maka oleh kerana susah nak ikutkan hati ni, maaf ke tak maaf sebenarnya? Kan? Ikutkan hati, nak maaf ke tak maaf? Hari ni maaf, esok tengok benda tu pecah, tak maaf tak dia. Dia jadi payah. Hari ni kita maaf sikit. Sikit tu banyak mana ni sikitnya maaf. Kan? Banyak mana kita tak maaf tu banyak mana. Jadi susah nak dikira. Dari sudut kita ni susah, walaupun Tuhan tahu, kan, maknanya berapa dia. Tapi dari sudut kita ni, kan, hati kita manusia ni berbolak-balik. Ni sat suka, sat tak suka, sat maaf, sat tak maaf. Dia jadi payah begitu. Maka dia perlu kepada satu ukuran yang jelas. Ukuran yang jelas itu ialah ukuran dengan mulut. Tu lebih jelas. Maaf ke tak maaf? Maaf tak maaf? Maaf, okey, maaf, selesai. Hati belum selesai, tak apa. Itu kita baikilah hati, pujuklah hati, kan. Kita buatlah apa-apa sesuatu yang boleh untuk menjadikan akhirnya kita ikut apa yang kita dah sebut di mulut. Ustaz, kalau kita kata aku maafkan semua segala kesalahan yang ada pada sesiapa yang bersalah, aku maafkan. Walaupun dalam hati dan mulut kita berkata, macam mana tu Ustaz? Tapi itulah maknanya di mulut tu dia akan dikira di mulut, bukan di hati. Hati yang masih lagi berkata-kata tu yang masih lagi marah ataupun masih lagi sedih, kan, maka tidak diambil kira soal hati itu, yang diambil kira di mulut ni. Bila kita dah sebutkan maaf, malaikat dah catat, dah maafkan kesalahan kawan ni, selesai masalah tu. Okay. Jadi kalau hati masih lagi berkata-kata, masih lagi begitu begini, kan, maka insyaAllah dalam masa sebulan, dalam masa 3 bulan, dalam masa 6 bulan, dalam masa setahun, dalam masa 3 tahun, dalam masa 5 tahun, dalam masa 10 tahun, harap-harap benda tu akan makin hati kita ditarbiah, dibentuk supaya boleh terima, supaya boleh hilangkan sedih, supaya boleh
hilangkan perasaan itu supaya boleh cool down kan. Maka itu yang diharapkan. Ustaz, nak Boleh tak tanya, gitu? Ustaz. Hmm. Dosa ke kalau kita simpan perasaan macam tu? Dia tak Tak dosa. pendam. Dia tak dosa, tapi kita bentuk. Dia tak dosa, tapi kita bentuk supaya dapat melunakkan hati, dapat bentuk hati, dapat terima kesalahan, dapat terima perkara yang boleh menyedihkan, dapat kita serapkan, dapat kita terima kesalahan kawan tu, kita maafkan dia. Dia buat baik, dia buat jahat kat kita, kita terima. Hati kita masih lagi ada marah lagi, kita cuba bentuk sehari, kita baca Quran, kita derma. Mungkin masa ni mungkin lepas tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, kita lupa, kita tak sebutlah hari pagi tentang hadir. Lama-lama kita lupa dan harapnya begitulah, taklah timbul isu dosa. Dan sebab kita dah sebut. Macam mana dengan keikhlasan? Keikhlasan ni kan, keikhlasan ni benda yang bukan sehari. Benda yang bukan sehari. Benda perlu dibentuk. Saya dah sebutkan kat sini juga banyak kali tentang bagaimana membentuk ikhlas. Beramal sehingga menjadi ikhlas. Minta maaf sehingga menjadi ikhlas. Hati sekarang belum ikhlas lagi. Tapi kita bentuk supaya lama-lama menjadi ikhlas. Macam kita suruh budak-budak puasa lah. Kan? Waktu dia puasa, kan? Waktu kecil dia puasa, kita bagi dia RM10 sehari, RM5 sehari. Kita bagi dia upah untuk dia puasa. Dia ikhlas tak? Mungkin tak ikhlas. Tapi bila dah besar, kan? Kita bagi dia RM100, kita bagi dia RM1,000, kau tinggalkan puasa, dia tak nak tinggalkan puasa. Di tingkat kecil-kecil, pada waktu kanak-kanak, dia nak beramal mungkin kerana duit, insentif yang kita beri. Tapi bila dah besar tak timbul lagi insentif. Beramallah sehingga menjadi tahap ikhlas. Dan berilah keampunan walaupun sekarang ni belum lagi ikhlas, sebutlah di mulut. Kita terbiarlah hati supaya akhirnya boleh menjadi ikhlas. Okay. Ustaz, minta maaf kalau kita meletakkan syarat atas kemaafan kita pada orang. Contohnya, orang telah berbuat satu kejahatan lah pada kita kan, yang kita rasa berat, bukan berat, kita maafkan tapi kita meletakkan syarat, kita tak dapat nak berbaik macam mana sebelumnya kita dengan dia tu atas contohnya macam orang yang tikam belakang macam tu kan. Macam mana tu Ustaz? Kita meletakkan syarat. Aku maafkan dia tapi untuk berbaik balik macam sedia kala seperti sebelum ni memang tak mampu kita nak buat. Kita mampu hanya untuk memaafkan, tapi untuk menjalinkan silaturahmi macam sebelum ni memang kita tak mampu nak buat tu sebab kita bimbang jika kita bersemuka dengan dia, kita tak ada ikhlasnya kita kat situ. Maknanya kita layan dia mungkin half-hearted ke. Ustaz faham tak maksud saya? Okay. Okay. Ada orang buat jahat kat kita contohnya kan. Rakan sekerja contohlah kan. Dia buat perkara yang tak baik kat kita. Dia telah musnahkan kerjaya kita contohlah kan. Lalu bila dah lama kita pun dah maafkan dia. Tapi nak bersemuka dengan dia tu kita hati belum tergamak lagi lah. Gitulah kot kan. Belum tergamak lagi nak bercakap dengan dia, belum dapat menerima keadaan sepenuhnya. Tak apalah. Itu lebih baik daripada tak maafkan. Daripada tak maafkan tu lagi baik, lagi masalah. Alhamdulillah dia dah boleh terima dan boleh maafkan tu walaupun belum lagi mampu untuk bersemuka, tak apalah kan. Jadi dia tak adalah letak syarat kan, tak syarat, tapi dia kata boleh terima tapi hati belum lagi dapat, saya pun masih lagi tak boleh nak bercakap dengan dia. Tapi mungkinlah masa ni akan
akan menyebabkan perkara tu lupa. Tapi lebih baik daripada dia tak maafkan. Saya tak maafkan kesalahan dia. Mana lebih baik daripada dia maafkan kesalahan dia, tetapi dia tak dapat nak berjumpa. Ataupun tak boleh nak cakap lah, sebab cakap kan hati ni dia akan timbul lagi marah. Tapi dia maafkan. So saya lebih baik daripada kan dia tak maafkan langsung. Kan? Tak maafkan langsung ni apa nama ni lagi besar lah kan. Dia punya keadaannya berbanding dengan dia maafkan sekurang-kurangnya dah turun sikit demi sikit gitu. Okey. Ada siapa nak komen lagi, nak tanya lagi, lagi pandangan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, ini benda ni dah lama. Lepas tu jadi anak saya tu dah meninggal. Kain dia, kain sekolah, saya bagilah dengan cucu saya pakai. Lepas tu dia pergi sekolah, saya tak tahulah disiplin sekolah tu macam tu. Rupanya dia pergi potong kain tu, dikerat. Ustazah tu potong kain tu. Jadinya bila balik rumah, cucu saya kata, kain ni Ustazah potong, kenapa? Saya tanya dia, lepas tu dia kata, tak boleh kain ni lipat-lipat dalam. Dia kata, lah kenapa pula, ni kan kain arwah, saya saja simpan buat kenangan selai. Jadi saya bagilah cucu saya tu pakai. Lepas tu saya ni jumpa lah dengan Ustazah yang lagi satu yang baik dengan saya tu. Macam mana Ustazah ya, saya rasa nak jumpa lah dengan dia. Bermaaf-maaf ke, tanya kenapa gitu. Habis Ustazah yang tu saya kata, elok akak jumpa dia kata. Lepas tu saya pun pergilah jumpa dia, saya pergilah sekolah. Saya pergi sekolah, kebetulan penentu sekolah tu saya punya classmate dulu. Lepas tu saya jumpa dia, beritahu dia saya nak jumpa dengan salah satu ustazah dekat sekolah ni, boleh ke cikgu? Boleh aja, pergi je awak jumpa dia. Saya pergi jumpa, saya tanya dia kenapa ustazah potong kain cucu saya. Saya kata. Lepas tu dia kata sebabnya berlipat-lipat ke dalam lah. Saya tak tahu pula itu. Ustazah sebenarnya itu kain anak saya yang dah meninggal lah itu. Jadi cucu saya tu nak pakai. Jadi kain tu melabuh sebab dia memang tinggi orangnya, baju kurung sepasang 4 meter Ustaz, anak saya tu. Lepas tu saya pun macam inilah, kalau disiplin saya tak kisahlah, tak apalah. Jadi saya ni dalam hati saya ni memanglah sedih sangat. Saya kata saya tak dendam dengan ustazah, saya sedih sangat kenapa lah ustazah potong. Jadi saya minta maaf lah banyak-banyak dengan ustazah. Lepas tu dia pun betul lah kak, minta maaf. Ya, saya tak ada dendam-dendam. Saya memang minta maaf banyak-banyak sebab benda bukannya sehidup, sementara hidup sahaja kan akan membawa ke mati. Kita esok ke mati dia kata. Lepas tu dia pun maaf, tapi saya menangis lah. Saya ni sedih ni. Lepas tu dia pun sedih juga Ustaz. Dia pun sedih. Lepas tu yelah saya, jadi kita sama-sama maaf. Saya pun tak lama dah dekat sini, saya nak pergi tempat lain pula, nak tukar dia kata. Lepas tu kebetulan bila saya dah pindah tempat lain tu, saya dengar dia accident Ustaz, meninggal ustazah tu. Nasib baiklah saya minta maaf dengan dia. Itulah, itu jelas sayanya nak tanya macam mana tu. Ada ke terlepas dosa saya dengan dia. Tapi saya memang sampai ke hati lah, saya tak dendam dengan dia. Itulah bab kata tadilah kan, maksudnya apa yang kita ucap di mulut itulah yang dikira. Malaikat kira apa yang kita ucap di mulut. Walaupun di hati tu, maaf cakap lah kalau masih lagi belum. Contohlah masih lagi belum maaf. Tapi mulut dah cakap lah. Malaikat akan kira. Adanya rahmat Allah Ta'ala kepada kita ialah mengira apa yang disebutkan di mulut. Hati ni tak dikira. Macam juga kita mengumpat orang. Kita mengumpatlah hati. Boleh ke tak boleh? Mengumpatlah hati. Nampak dia tu badannya gemuk, hati kita gemuknya. Dan mulut tak cakap. Mulut tak cakap. Jadi yang diambil kira ialah di mulut. Dalam bab mengumpat yang diambil kira di mulut. Jadi kalau lagi tak sebut, malaikat tak kira. Dalam perkara-perkara yang tak baik, yang perkara-perkara dosa, kan, maka nak disebut dulu. Dalam perkara-perkara yang baik ni, kan, yang dia kira disebut.
Maknanya dah maaf tu kira dah selesai lah. Kalau dalam hati masih lagi berkata-kata, malaikat tak kira apa yang dalam hati. Sama juga macam mengumpat tadi. Kan? Apa yang disebutlah hati mengumpat. Dan kita tak sebut kat kawan, dia tu gemuknya, misalnya kan. Dia tu begitu begini kan. Jadi, lagi tak sebut, maka tak diambil kira. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kalau diambil kira apalah hati manusia, jenuhlah. Jenuhlah ambil kira apa hati manusia. Tengok orang tu begini ni, kata. Yang diambil kira di mulut. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Okey. Ada lagi? Terima kasih Ustaz ya. Okey. Seterusnya kan. Adakah memada dengan memohon maaf, menyebut maaf zahir batin ataupun kosong-kosong? Saya maaf zahir batin kan. Maaflah. Ada orang tu kata maaf lah kan. Jadi kalaulah dalam perkara yang pertama. Yang pertama dalam perkara yang berkait dengan keuangan. Yang berkaitan dengan hak. Yang berkaitan dengan harta. Tak kira duit ke tanah ke apa ke. Maaf di mulut tak dikira. Yang berkait dengan harta. Saya ada hutang. Maaf lah kan. Hutang tak kira. Kemudian orang tu minta hutang. Lu ada hutang 1,000. Kan aku dulu dah kaya minta maaf. Tak boleh menggunakan kaedah minta maaf raya, maaf zahir batin untuk menghalalkan hutang ataupun ambil tanah, ambil duit, ambil kereta, ambil apa semua tu berkaitan dengan harta, tak boleh. Tak boleh. Yang kedua, kan, maaf dalam perkara perkara-perkara yang besar. Dalam perkara-perkara yang besar. Contohnya, kan, contohnya dalam perkara yang berkaitan dengan memfitnah orang sehingga menjatuhkan kerjaya dia. Maknanya dia buat sesuatu perkara yang sangat besar lah. Yang sangat besar. Kepada orang tadi. Jadi, kalau tanya saya, kan, kena minta maaf. Sebab dia melakukan perkara yang sangat besar. Yang sangat besar ni contohnya lah. Besar kecil ni saya susah mau ukur lah. Tapi boleh saya kata perkara yang besar. Perkara yang besar contohnya dia menyebabkan, menjatuhkan kerjaya orang masalahnya. Dengan mulut dia tu menyebabkan orang jadi memfitnah orang ni sehingga jadi susah kan. Perkara yang besar. Bagi saya lah. Pandangan saya peribadi, kalau dalam perkara-perkara yang besar-besar ni elok disebut secara khusus lah. Okay, yang kedua. Yang ketiga, dalam perkara-perkara yang kecil-kecil, ngumpat sikit-sikit, ngata sikit-sikit, ngutuk sikit-sikit, kan? Dalam perkara yang kecil-kecil ni, bagi tanya saya, boleh dimaafkan dengan maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Sebab dalam perkara-perkara yang kecil, kadang kita, mulut kita ni pun jahat juga, kan? Mulut kita ni pun kadang-kadang tak terlepas juga benda yang sikit-sikit, kan? Benda yang buat mungkin dalam antara sengaja tak sengaja. Nak kata tak sengaja pun tak juga, macam ada suruh sengaja. Nak kata sengaja pun tak, macam tak sengaja. Gitu. Tapi kalau dia memang sengaja buat jahat, menjatuhkan orang sehingga membuat nikah orang, maka dia perlu untuk minta maaf. Bagi saya lah, secara lebih khusus supaya kan tak mandai dengan kosong-kosong. Sebab dia buat satu kesalahan yang cukup besar. Yang mungkin orang tu susah nak maaf. Setakat kutuk-kutuk belakang sikit-sikit ni bagi saya boleh maaf lah. Tak apalah kau nak kutuk sikit-sikit. Tak. Tapi yang menyebabkan kematian kepada anaknya contohlah. Yang perlakuannya yang menyebabkan kita kata sukar untuk dimaafkan. Dalam perkara ini saya fikir perlu untuk diminta maaf secara khusus. Okay, so ada 3 keadaan. Minta maaf ni ada 3 keadaan. Kalaulah perkara ini yang melibatkan harta, duit, kan, melibatkan
tanah ke apa ke kan, maka tak boleh mesti diselesaikan urusan kewangan, urusan harta itu. Tapi kalau urusan itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkara yang kesalahan yang besar yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan kerugian sampai ribu-ribu, juta-juta kan. Ini maaf secara khusus lah. Tapi kalau kesalahan yang ketiga ni dan kesalahan yang biasa-biasa kecil-kecil kan, kita yalah dengan orang sikit-sikit, kesalahan kecil-kecil lah, bagi saya tu boleh selesai dengan selamat hari raya maaf zahir batin. Tu pandangan saya lah. Okey. Boleh tak? Yang ketiga, bersalaman dengan bukan mahram. Yang ini saya fikir kita semua maklum lah. Maklum. Yang mungkin masalahnya bila bersalaman dengan antara yang mungkin orang terlepas pandang dengan sepupu sepapat. Sepupu ni bukan mahram. Sepupu ni boleh kahwin dengan sepupu. Bila boleh kahwin dengan sepupu, maksudnya kan dia tak boleh disentuh. Tak boleh bersalam dengan dia lah. Bersalam dengan dia. Ataupun yang mungkin juga ialah anak saudara suami. Anak saudara suami lah. Kan? Dia bukan anak saudara kita. Bila anak saudara suami, maka kan kalau saya lelaki, anak saudara tu suami tu perempuan, maka saya tak boleh salam dengan dia. Kan, ini selalu, benda ni perkara yang selalu sebab dia kan mak saudara, kan boleh salam mak saudara. Tapi tengok kan, bukan semua anak saudara boleh salam. Anak saudara suami lain, anak saudara kita lain. Anak saudara suami benda yang dianggap sebagai mahram, bukan mahram. Sepupu ni pun selalu juga. Jadi yang lain-lain ni saya kira kita semua tahulah, takkanlah nak salam dengan orang kan. Tapi yang agak nihar sikit ialah yang agak mungkin menimbulkan salah faham ataupun ramai orang mungkin tak tahu, ataupun tak tahulah dia tu tak tahu ke tak kan, sepupu dengan anak saudara sebelah suami ataupun sebelah isteri. Anak saudara suami ataupun anak saudara isteri. Perkara ni perlu jelas. Kalau salam kalau orang perempuan dia kena bawah tudung lah. Nampak orang salam, kita bawah tudung lah. Gitu. Okey. Ada apa nak tanya pasal salam ni? Yang seterusnya ialah Ustaz, nak tanya sikit. Kalau anak kawan-kawan kita, dia panggil kita mak. Maksud saya kan anak-anak kawan-kawan saya semua panggil saya mak, panggil mama gitu. Dia bersalam yang laki-laki tu. Dia kata tak payah salam lah. Kenapa pula mak ni selalu salam? Tu dulu tak tahu dia kata. Boleh ke? Jadi tak boleh lah. Tu saya kata tak boleh. Dulu kita tak mengaji, tak tahu kata saya. Main bantai je. Dia pun ketawa. Kalau nak salam berlapik tak apa kan Ustaz? Salam kan kita pakai tudung kan. Lapik dengan kain tudung. Lapik dengan kain tudung. Gitu. Yang pasal takut malu tadi kan. Lapik dengan kain tudung. Takut dia malu pula. Lapik dengan kain tudung. Boleh? Dia sebut takut malu kan. Lapik dengan kain tudung. Anak saya boleh ke salam dengan mak saudara saya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya boleh tak salam dengan sepupu bapa saya? Sepupu tak boleh. Sepupu Sepupu ni tak boleh. Sepupu ni tak boleh. Sembahyang sepupu tu bapa dia, bapa saya, adik-beradik. Boleh salam tak? Yang boleh saya salam dengan pak saudara je. Pak saudara dia. Adik abang dia, ayah dia, adik ayah dia ataupun kakak ayah dia, tu boleh. Tapi kalau dah masuk pupu ni tak ada. Mak saudara saya tak boleh. Mak saudara saya tu
dia pun panggil opah, tak boleh ya? Mak saudara tu ialah kakak kepada ayah dia ataupun adik kepada ayah dia. Tu boleh. Tapi kalau dah anak dia, dah pupu-pupu ni, dah tak kira dah pupu-pupu. Oh, tak boleh ya. Okay. Kalau menantu Terima abang, kasih. menantu lelaki abang kita. Boleh ke Ustaz? Menantu lelaki pun, menantu kita tak apa. Menantu abang kita dah tak boleh dah. Oh, tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau makcik nak tanya, kalau isteri bapa saudara tu boleh ke tidak Ustaz? Isteri bapa saudara tak boleh. Ya, anak saya nak bersalam dengan isteri bapa saudara dia lah, boleh ke Tak tidak? boleh. Tak boleh. Oh, tak boleh ya? Yang boleh ialah bapa saudara. Oh, ya ke? Even though kalau kita dia orang lapik tangan ke apa semua kan? Lapik tangan tu lain cerita lah. Kan? Okey. Terima kasih Ustaz. Maknanya kita ni kan, makcik-makcik, ibu kan, ada anak saudara tapi bukan anak saudara kita, anak saudara suami. Kan? Anak saudara suami kita. Memanglah kita panggil kita dipanggil sebagai mak saudara, tapi sebenarnya dia adalah mak saudara, kita adalah mak saudara, sebenarnya anak saudara suami kita, bukan anak saudara kita. Kan? Anak saudara suami, maka kita tak boleh bersalam dengan anak saudara suami. Okay. Maknanya yang lelaki tu kita tak boleh salam lah. Kalau salam kena berlapik lah. Terima kasih Ustaz. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya Ustaz, kalau kata bapak kita dengan bapa sepupu kita tu adik-beradik kontan, kita boleh salam tak dengan dia? Sebab apa kalau ikut ada pendapat mengatakan dia boleh jadi wali kepada kita, anak dia tu. Kita boleh bersalam tak dengan dia? Dia tu siapa? Sekali Ayah lagi. dengan ayah adik-beradik. Satu ibu, satu ayah. Yelah pak saudara lah. Bukan bapa saudara, anak kepada pakcik kita tu. Pakcik kita tu dengan ayah kita adik-beradik. Anak kepada pakcik tu. Sepupu lah. Sepupu. Sepupu tak ada sepupu ni bukan wali. Ya Ustaz. Sepupu ni dia bukan wali. Yang wali tu bapa saudara. Anak kepada bapa saudara. Yang adik-beradik dengan bapa kita. Faham. Yang anak kepada bapa saudara itu dipanggil sepupu. Cousin. Anak kepada bapa saudara kita adalah anak dipanggil dengan sepupu. Pak saudara kita tu adalah wali. Okay. Kalau anak kepada dia dah tak wali dah. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Okay. Itu wali band boleh lah. Dia bukan wali. Maksudnya kan, kalau namanya sepupu kan, maka itu adalah bukan mahram. Namanya sepupu tu bukan mahram. Nak tanya satu lagi. Kalau adik-beradik lelaki, lepas tu anak mereka tu kahwin jadi putih wali ke? Setengah orang kata putih wali, betul tak? Tak faham, saya tak faham soalan ni. Adik-beradik lelaki, abang dengan adik, anak mereka kahwin. Anak abang tu perempuan, anak adik tu lelaki. Lepas tu mereka kahwin, ada Kahwin sepupu lah ni. Kahwin sepupu ke? kah dia Tak nama dengar pula. Tak berapa dengar, dia macam putih-putih Puan Zainab. ya, anak abang dengan anak adik kahwin. Kahwin sepupu lah tu. Ya. Sepupu. Kahwin sepupu. Ya. Kahwin sepupu. Kahwin sepupu ni boleh kahwin sepupu. Kan? Sebab itu tak boleh bersalam. Bila tak boleh bersalam tu maknanya boleh kahwin. Jadi istilah putuh wali tu saya tak pernah dengar lah pula kan. Tapi apa pun boleh kahwin, boleh kahwin. Kahwin sepupu
boleh. Kan? Tapi dekat menor lah. Kan? Carilah jauh sikit. Dekat sangatlah kahwin sepupu ni. Kan? Tapi nak cerita boleh, tak ada masalah. Dari sudut agama boleh. Dah berkenan awak macam mana kan. Ya, betul. Jadi dari Dah sudut jodoh. Okay. ni. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Ni ada tadi, saya lupa nak jawab ni tadi. Saya tak perasan. Memohon maaf melalui WhatsApp. Boleh. Kan? Mohon maaf melalui WhatsApp boleh. Okey. Ada lain berkaitan dengan ni? Salam dengan mahram. Sepupu je kira tak boleh lah. Sepupu ke tak boleh lah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kiranya kita masa tidak faham dulu memang biasa pernahlah bersalam dengan ipar, dengan anak saudara, suami dan sebagainya kan. Jadi sudah dikira berdosa kan. Ya. Jadi cara kita nak hilangkan dosa tu kita minta ampun kepada Allah. Ya. Ya macam mana? Ya, kita tak tahu dulu, tak mengaji, kan? Dulu tak belajar. Jadi kita minta ampunlah kepada Allah SWT. Kan? Mudah-mudahan dengan semayang yang kita buat, puasa yang kita buat, baca Quran yang kita buat, mengaji yang kita buat dapat menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu. Kita pun dah taubat, kita pun tak buat lagi. Kita pun dah mengambil pengajaran, kita pun dah sedar. Alhamdulillah, dan kita tak mengulangkan lagi lah perkara-perkara berkenaan. Tu taubatlah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan terima segala taubat yang kita lakukan. Dalam bertaubat tu kena sebut ke atau kita bertaubat? Sebut taubat. Kalau taubat ni, satu lagi taubat ni sebaiknya ialah kita secara khusus apa yang kita taubatkan. Secara khusus apa yang kita taubatkan, kesalahan apa yang kita dah buat dulu. Kan, kesalahan salam, kan. Kesalahan dulu free hair dulu, kan. Zaman dulu-dulu, kan. Kesalahan dulu pakai pakaian yang ketat-ketat sangat. Dah tua ni dah tak tergamak dah nak pakai. Sekarang tak tergamakkan ke ataupun dah taubat. Jadi kita ingat secara khusus apa benda yang kita dah lakukan dan kita minta maaf ataupun kita minta ampunlah kepada Tuhan. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang terakhirlah pada hari ini ialah tentang perasan tak tentang alamak ni. Cik-makcik, ibu-ibu, perasan tak sekarang ni orang lagu raya ni alamak ni. Yang mungkin dibuat oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang kita ni pun turut sekali lah beralamak-alamak. Bukan kita yang buat, kan? Tapi cucu ni yang tukang memeriahkan suasana, dia pun buat alamak. Kita pun melompat-lompat lah kita pun terjengkit-jengkit lah kita contohnya, kan? Kita ni pun mungkin buatlah perkara-perkara, kan, yang mungkin perkara tu sesuai dilakukan oleh orang muda. Kan? Kalau buat, bagi tahu anak, bagi tahu cucu, jangan sekali-kali post dalam media sosial. Jangan post dalam media sosial. Kalau nak berseronok-seronok, bergelak-gelak sesama ahli keluarga tu tak ada apa. Nak kau alamak ke, nak apa ke, sesama ahli keluarga ni tak ada masalah. Tapi bila benda tu dah keluar menjadi perkara umum, maka dia kena ikut standard umum. Contoh, saya tak pakai baju, pakai kain plekat je kat rumah. Boleh tak saya pakai kain plekat je kat rumah tak pakai baju? Boleh ke tak boleh? Boleh Ustaz. Boleh, kan? Dalam rumah saya, Boleh. saya tak pakai baju, saya pakai kain plekat je. Tapi kalau saya keluar rumah, kan,
Saya keluar rumah, pergi beli ikan kat kedai. Kan? Wajar ke tak wajar saya dengan kain plekat tak berbaju pergi beli ikan? Tak Boleh ke wajar. tak boleh? Wajar lah. Tak wajar. Tak boleh. Bono apa Tak ya? boleh. Okay. Perkara yang boleh dilakukan secara private, secara persendirian, hanya sesuai untuk persendirian sahaja. Tak boleh nak dibuka untuk umum. Contohnya tadi kan, kalaulah saya makcik-makcik lah nak menari-nari lah contoh kan, manalah tahu kan, teringat zaman muda-muda dulu, gogo ke apa benda kan zaman dulu-dulu kan, menari-nari dalam rumah kan, sesama ahli keluarga ataupun dengan suami ataupun ahli keluarga, buat benda-benda yang sesuai untuk ahli keluarga kita kan, maka perkara itu tak boleh sama sekali didedahkan. Dengan kata lain dalam bahasa sekarang ni, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, berTikTok kan. Tapi kalau kau nak joget ke, melompat ke apa ke, itu terpulang lah. Dan dalam rumah, tertutup, tak siapa nak tengok, ataupun yang tengok hanya di kalangan mahram adik-beradik sahaja. Adik-beradik ni pula kena definekan pula, bukan adik-beradik. Adik-beradik yang mahram lah kalau dia buka aurat kan. Maknanya dalam skala adik-beradik lah kita kata gitu. Tapi kalau dah dibuka keluar, dah dimasuk dalam Facebook, dah beralamak-alamak, dah berjoget-joget lah apa semua ni kat TikTok lah bagai, perkara ini perlulah dielakkan. Kerana ada perkara yang boleh untuk dalam persekitaran peribadi, private, persendirian, yang tak boleh untuk nak dibuat di tempat umum. Tempat umum. Ni dalam mood sambut raya lah ni. Kan, macam-macam dibuat kan. Maka tak apa nak berjoget ke, nak apa ke, dalam persekitaran ahli keluarga yang kita rasa boleh untuk nak dibuat lah. Tapi kalau melibatkan umum, maka elakkan dan tak boleh. Kerana dia melibatkan maruah kan, dia melibatkan kesesuaian ni tadi. Boleh rasa itu je kot pada hari ini kan. Itulah saya senaraikan ada 9, tapi tak apalah, berapa saja dapat saya sampaikan kan, untuk kita kata panduan kita bersama, khasnya bila kita nak menyambut Aidilfitri Al-Mubarak ini. Rayanya sehari kan, ingat hari rayanya sehari sahaja. Yang lebih ni sambutan hari raya ni kan, hari raya puasa sehari, raya haji tu lama sikit, 3 hari 4 hari kan, sebab ikut takbirnya. Lebih pada itu adalah sambutan. Dan kalau orang kat Kuala Lumpur ni menyambut raya kan, sampai habis bulan Syawal pun ada lagi kan. Itulah. Tapi tak kisah apa benda tu, tak masalah, kerana dia ingin menyambung silaturahim dalam kalangan adik-beradik dan menghubungkan persaudaraan di kalangan rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya. Okey, saya rasa itu je kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Ustaz atas perkongsian dan perkongsian sebentar tadi. Sepanjang bulan Syawal ni sentiasalah kita beringat ya, dalam waktu kita berkunjung tu kita hendaklah sentiasa memaafkan ya. Ikhlas tu datang kemudian tak apa, yang penting kita maafkan ya Ustaz. Kita jaga ikhtilat dan kita jaga adab kita semasa berkunjung rumah orang sebagai tetamu ya. Jaga adab kita, jangan lama-lama sangat pergi rumah orang. Waktu kita nak pergi tu kita inform lah dulu. Makan tu cover sikit. Dan mana-mana perkara yang trending sekarang ni, kita sendiri boleh fikir. Tak semestinya ramai orang buat benda tu betul. So kita kena pandai memilih lah. Dan gitu juga dalam hidup kita, sebelum kita nak tidur, macam biasa kita minta ampun, minta maaf pada orang yang kita sakiti hari tu. Kadang kita tak sedar kita buat salah. Dan kita sebelum tidur kita minta taubat, minta ampun, minta maaf pada Allah. Baiklah,
saya serahkan semula majlis kepada Adik Ustaz untuk menangguhkan majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Silakan Ustaz. Okay, subhanakallah wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.